sampling, sample and population. Okay, kita belajar sample and population chapter berapa? Chapter 1 kan? Maksudnya beza antara sampling and estimation. Okay, so untuk kali ni, saya belum record. Ya boleh tolong, tak boleh saya kena record ni. Sekejap itulah saya lupa record. So untuk lepas-lepas ni kita akan gunakan link yang sama sampai habis kelas, sampai ujung SEM lah, sebab untuk section 11 Puan Liana dah take over, so kita dah tak ada combine session. Okay, mana? Okay, so you all jadi saya punya kelas pertama untuk saya ngajar dalam 1 minggu, so sama-sama kita belajar. Okay. Okay, so untuk sampling and population, sebelum ni kita dah pernah dengar untuk chapter 1, which is population adalah entire elemen. Semua benda elemen yang kita nak tengok tu, itu kita kata population. Contoh, kalau you all nak tengok, okay, contoh dalam kelas ni kan, section 12. Section 12 yang kita nak tengok keseluruhan. So kita boleh kata dalam satu group tu, itu adalah population. And then untuk sample adalah beberapa orang yang kita pick daripada kelas kita untuk jadikan sampel. Boleh? Dapat tak beza antara population and sample? Boleh tak? Okay, boleh. As engineer, awak semua akan ambil data daripada industrial untuk buat untuk cari karakteristik antara dalam population. So kalau kita nak cari population untuk keseluruhan, data untuk satu population, contoh awak nak ambil satu country ni kan, untuk Malaysia punya, kan terlampau banyak, takkanlah kita nak pergi one by one kan, untuk seorang-seorang kita nak tanya apa semua kan. So kita menggunakan sampel yang merangkumi boleh represent the all population tu. Okay, so kita go through masuk chapter 5. Okay, sampling. If we are studying a large population, say to find the height of people in that population, it may be difficult to look at every individual. Okay, like saya bagi tahu tadi. So, kita menggunakan random sample. Okay, random sample maksudnya adalah semua sampel tu ada probability untuk dipilih. Okay, kalau dalam population tu dia ada karakteristik dia, which is tak semua orang boleh dipilih, itu bukan random. Okay, boleh tak? Random ni semua dalam population tu, dalam satu population, dia ada probability untuk semua dalam population tu terpilih. So itu kita kata dia adalah random sample. Okay, so ini kita kata dia adalah population, and then dalam population ada sample. Contohlah. Okay, dalam ni ada sampel. Contoh kat sini, ini adalah kita kata sampel, which is sampel adalah subset population. Okay, boleh? Okay, we mark sample 100 people and take the average height of the sample. Okay, kenapa kita perlu belajar chapter ni? Sebelum ni kita dah belajar dah, sampel kita nak cari apa? Mean, standard deviation. Sebelum ni kita belajar juga kan? Tapi kita tak tahu kesanan dia macam mana, efektif dia tu setakat mana. Jadi sebab tu kita kena belajar sampling distribution, which is dia lebih detail, masuk lagi dalam. Okay. Okay, untuk sampel. Okay, sebelum ni kita guna population adalah untuk parameter. Kita menggunakan perkataan parameter, which is mean dia, okay, ini contoh mean dia bentuk ini, and then standard deviation dia, variance dia bentuk ini. Tapi kalau sampel kita pakai statistik, perkataan statistik. Tapi kita tahu dia punya tu sama juga, tapi dalam statistik sampel punya mean dia adalah X bar, and then untuk variance dia adalah S. Correct. Boleh. So bila dia menggunakan perkataan parameter, so you all tahu dia adalah dalam bentuk population, mean population dia.
Okay. Kalau dia statistik, dia menggunakan X bar. Okay. Okay, so daripada sini, sample ke population. How good an estimate will this be? Is it likely to be biased upward or downward from the population average? Sebenarnya dia ada banyak sebenarnya, ada bias, ada unbiased. So benda tu tapi kita tak masuk detail. So okay, how inaccurate is it likely to be? How big a sample do we need to be confident of getting a figure close to the true figure? So ini adalah antara soalan yang mungkin kita kata, kenapa kita menggunakan sampel yang kita pakai ni, adakah dia represent satu population tu? Macam mana boleh dia kata dia adalah represent satu population? Okay, so kita tengok next seterusnya. Why is sampling needed? Okay, kenapa kita perlu menggunakan sampling? Okay, in many cases, sampling is the only way to determine something about the population. Some of the reasons of sampling are, okay, so the physical impossibility of checking all items in the population. So ni kita kata dia adalah impossibility, maksudnya tak mungkin, tak mampulah kita nak kira satu-satu. Kalau population tu sikit, contoh macam kita kata population kita adalah section 12 kan. Okay, so kita kata ada dalam 63 orang, so taklah banyak sangat. Tapi in case kalau population yang kita nak tengok tu adalah besar sangat, jadi kita nak check satu-satu tu susah kan. So kita menggunakan sampling lah. So that's why kita menggunakan, salah satu reason ni adalah kita menggunakan sampling untuk check all the item yang represent the population, and then untuk reduce the cost of studying the entire population. Okay, so dia boleh reducekan cost, so kita tak perlulah cost yang banyak untuk cari dalam entire population tu. And then untuk save time, jadi bila kita menggunakan sampling, kita dah tak perlu go through one by one, kita dah tak perlu melihat setiap individu dalam population tu. Kita just pick sample, so hanya beberapa orang sajalah yang terpilih, and then dia akan menjimatkan masa because contacting the entire population will often be time consuming. And then some tests are destructive, so kadang-kadang kita nak tengok kita nak test benda kan, kalau kat sini contoh, testing the strength of concrete require the sample to fail under a certain load. So kalau benda tu fail kan, so dia melibatkan kos yang banyak. Jadi sebab tu dia akan reducekan cost, and then kita perlukan kalau test untuk destructive ni banyaklah cost yang kita gunakan. Jadi that's why kita guna sampling, so kita dah tak perlu cost yang banyak. Okay, and then to help minimize error due to a large number in the population, so dia boleh minimizekan error, which is they help eliminate variability when you are doing research gathering statistic data. So dia boleh buanglah apa-apa kemungkinan yang tak ada dalam data, so that's why kita guna sampling. And then make the data easier to manage. Okay, so sampling juga dia boleh membantu kita untuk buat conclusion ataupun cari karakteristik dalam satu population. Okay, so itu adalah kenapa kita menggunakan sampling. Alright Okay, sampling distribution. Okay, kita sebelum ni kita guna sampling je, tapi yang ni adalah sampling distribution. So apa maksud sampling distribution ni? Okay, set of data based on many sample drawn from a population. Okay, nanti kita akan tengok example apa yang dimaksudkan sampling distribution. Okay, so dia adalah dipanggil sampling distribution ataupun probability distribution. Okay, contohnya dia kata set of data based on many samples. Okay, contoh dalam population. Okay, dalam satu population kita ada, contoh kita ada sampel. Okay, ni adalah sampel lah. Contoh kita ada 3 sampel dalam satu population, and then kita nak tahu mean dia, average sampel dalam ni. Okay, so kemungkinan kita pick adalah 2 saiz. Kita nak 2 saiz daripada 3 sampel ni, so kemungkinan kita boleh dapat adalah
1, 1, 1, 2, 1, 3. Kat mana saya nak contoh bagi dia nampak banyak 1, 3, 1, 1 apa lagi? Okey dah. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Okey, ini adalah kemungkinan kita pick two size, maksudnya dua sampel dalam inilah contoh dia. Okay, and then daripada sini kita kena cari sampel mean dia. Okay, sampel mean. Okay, so kita kata 1 tambah 1, 2 bahagi dengan 2, so kita dapat 1 lah. Okay, 1 tambah 2 bahagi dengan 2, kita dapat 1.5. Okay, 1 tambah 3 bahagi 2, kita dapat 2. And then 2 dengan 1 kita dapat 3, 3 bahagi 2, 1.5. Ni dapat 2, 3, ni apa? 2 dengan 3, 5. So 2.5. Dan ni 2, ni 5, 2.5. So ni 3. Okay, so ini adalah sample size. Okay, maksud sampling distribution ni adalah set of data based on many samples. Okay, nampak kat sini? Dia banyak samples and then dia banyak average mean. Okay, so itu kita kata dia adalah sampling distribution. Okay, daripada sampling sample average ni, kita kena cari probability dia. Okay, that's why nama lain sampling distribution adalah probability distribution. Okay, so kat sini kita arrange dia punya sample mean. Okay, contohnya kita ada sample mean number 1. Apa lagi? Ada number 1.5. And then kita ada 2. Kita ada 2.5 dan kita ada 3. Okay, so kita tengok frekuensi dia. Frekuensi untuk kita dapat 1 hanya ada 1 saja. 1.5 kita ada 2. Okay, 1, 2. Untuk 2 kita ada 1, 2, 3. Untuk 2.5 kita ada 2. Okay, untuk 3 kita ada 1. So, total keseluruhan frekuensi ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. So, bila kita dah dapat 9, so kita akan cari probability dia. Probability dia pula adalah 1/9. Ni 2/9, 3/9, 2/9 dan 1/9. Total dia adalah 1 lah. Okay, so ini kita nampak dia punya probability and sample. Benda ni adalah bila kita buat dalam graph kan. Okay, untuk 1, kita ada 1, 1.5, 2, 2.5 dan 3. Okay, 1 kita assume dia adalah 1/9. And then untuk 1.5 kita assume dia adalah 2/9. Okay, untuk 2 kita assume dia ada 3/9. Okay, untuk yang ni kita dapat 2/9 dan yang ini kita dapat 1/9. Okay, you all nampak kan dia punya bentuk ke arah distribution dia adalah apa? Normal distribution kan? Okay, so itu dia kita kata dia adalah probability distribution, sampling distribution, which is sample dalam satu population ni kita ambil banyak sampel. Okay, kita ambil satu-satu sampel. Okay, ni adalah contoh sampel yang kita ambil. Okay, lepas tu ini adalah mean dia, average mean untuk setiap sampel yang kita ambil. Okay, and then kita nak tahu dia punya mean sampel ni biasanya kita akan dapat sama, which is kalau kita buat population punya mean, kita dapat apa? Kita ada 3 kan? So kita akan tambah 2 tambah 3 bagi dengan 3. So kita dapat berapa? 6 bagi 3, 2 lah kan? Okay, so kalau yang ini bila kita total up, lepas tu kita bahagi dengan 9, kita akan dapat tak yang sama? Okay, 1 tambah 1.5 tambah 2 tambah 1.5 tambah 2 tambah 2.5
tambah 2 tambah 2.5 tambah 3 bahagi dengan 9. Kita dapat berapa? Dua juga. 2 juga. Okey, nampak tak? Bila kita buat average untuk semua sampel, kita akan dapat sama dengan mean population. Okay, that's why kita menggunakan sampling distribution. Okay, sebab bila kita buat sampel, banyak-banyak sampel, bila kita buat banyak-banyak sampel, dia akan dapat ke arah mean population, which is dia punya tu hampir accurate dengan population sebenar. Boleh tak? Sebab tu kita menggunakan sampling distribution. Nampak tak? Kalau sebelum ni kita just buat kira terus kan, kita kira terus. Tapi kalau itu kita tak sure sama ada yang kita buat tu accurate ataupun tak. So bila kita buat sampling distribution, dia lebih accurate daripada yang kita belajar daripada chapter 1 tu lah, yang kita terus masukkan. Kalau yang ni kita repeated dia punya sample. Kita repeated banyak kali dia punya sample. Okay, boleh tak? Nampak tak? Kita belum masuk lagi. So ini just asas saja. Kita nampak kalau kita buat average mean ni, average mean punya sample sama juga dengan mean punya population. Okay. So untuk seterusnya, okay, they are often used to describe the chance fluctuation of mean value and standard deviation based on random sampling. Okay, ini adalah contoh dia. Kita akan nampak dia punya mean value dia sangat berbeza bila kita menggunakan sampel yang berbeza lah. The sampling distribution of a statistic. Okay, kenapa dia pakai statistik? Sebab tadi saya dah kata kalau sampling dia punya nama adalah statistik. Dia punya tu adalah statistik. Okay, kalau population kita guna parameter. Okay, ini adalah yang tu lah statistik mean kita dengan standard deviation. Okay, the sample distribution of a statistic is the probability distribution of that statistic. Okay, ni probability distribution of that statistic. Nampak tak? Nampak doktor? Okay, so in other words, it is the distribution of the statistic if we were to repeatedly draw sample from the population. So ini adalah yang repeatedly, yang kita buat daripada population, kita buat banyak kali, kita buat repeated benda yang sama dalam sampel tu. So at the end kita akan dapat sama dengan population sebenar. Okay, clear tak untuk sampling distribution? Okay, so for example, kita tengok example seterusnya. Okay, contoh example population. Ini population. Okay, so keseluruhan ni lah. Okay, jadi mean untuk keseluruhan dia, berat untuk keseluruhan satu population ni adalah 68.63. So kalau sampling distribution, kita akan buat banyak kali sampel. Okay, contoh sampel A kita ambil number 51, 70, 56 dan 68. So kita cari mean dia. Okay, ni adalah simbol untuk sampel X bar. Okay, ini adalah untuk population. Okay, jangan tertukar. Okay, so daripada sini kita cari mean dia. Okay, ini adalah mean untuk sampel A. Okay, ni yang pertama. Lepas tu yang kedua, kita buat repeated benda yang sama dalam satu population tapi kita ambil sampel B, which is yang selain daripada yang kita ambil daripada sampel A. So kita dapat sampel mean yang kedua adalah 79.9. Okay, 79.0 kilogram. Okay. So in repeated sampling, the value of the sample statistic, in this case the sample mean will vary from sample to sample. Okay, nampak kan perbezaan
daripada sampel A, sampel B, dia punya mean dia adalah berbeza. Kan? Depends pada sampel yang kita ambil dalam population tu. So bila kita buat banyak kali dia punya sampel, okay, ini baru 2 sampel je yang kita ambil. Kalau kita ambil daripada population ni, kita buat lagi sampel yang lain, kita ambil 4 orang. Lepas tu kita buat sampel C, sampel D, sampel E, kita buat banyak kan. So bila kita buat keseluruhan sampel tu, kita akan nampak bila kita buat histogram ataupun kita plot dia punya sampel mean tu, dia akan ke arah lebih kurang normal distribution. Nampak tak? Kita nampak dia punya flow dia. Nampak If we took many sample and plot the sample mean in a histogram, the histogram of sample mean will closely resemble. Office ni dia ada sensor lah. Kalau kita senyap je, dia ingat kita tak ada. So dia automatic mati. Okay, nampak tak? Nampak Doktor. Nampak So nanti dia kira-kira lain-lain, lepas tu dia buat. Bila dia kira semua sampel tu, ni adalah sampel A contoh, sampel B, C, D, E, F, G, nampak banyak kan dia buat. So bila kita buat, at the end kita akan nampak distribution yang kita nak. Mostly bila kita buat banyak dia punya data, kita akan nampak dia ke arah normal sebenarnya. Okay. Okay, we can see that the sample mean will be distributed above the population mean in somewhere. Okay, maksudnya kalau kita buat banyak and then bila kita total up semua, nanti kita akan dapat dia punya tu akan ke arah mean population. Okay, the sample mean will have a distribution that is approximately normal. Okay, the sampling distribution of X bar n is the distribution of X bar n in all possible sample size of n from this distribution. So maksudnya adalah kalau ni adalah sampling distribution untuk keseluruhan. Kalau kita buat keseluruhan, kita akan nampaklah dia punya distribution ke arah normal. Okay, boleh? Boleh doktor. Okay, tapi kebiasaannya kan, kalau kita buat, kita hanya buat sekali je kan. Kita tak akan buat repeated, kita tak akan buat banyak kali dalam satu population, betul? Kan? Betul. So, okay, the value of a statistic will be a random sample from the statistic sampling distribution. So we use mathematical argument based on the statistic sampling distribution to make statement about population parameter. This will play an important role in inferential statistics. Okay, kenapa dia penting dalam inferential statistics? Sebabnya bila kita dapat sampling punya statistik, which is kita tahu kita punya mean, kita punya standard deviation, kita punya variance, so mudah untuk kita buat macam inferential statistik ni macam apa? Kita nak tahu karakteristik dalam satu population ke, kita boleh buat conclusion, kita boleh conclude benda tu. Okay, that's why benda tu penting dalam inilah inferential statistic. For example, we may make the following statement or inference. Okay, kita menggunakan 95% confidence that the sample mean is within 22.1 of the population mean, which is kita buat conclusion daripada yang kita buat data tu. Sebab tu pentingnya sampling distribution. So kita boleh tahu karakteristik dalam satu population. Boleh? Boleh? Okay, contoh kat sini adalah sampling distribution of the sample mean. Okay, if we were to organize the means of all possible samples into a probability distribution, we will obtain the sampling distribution of the sample mean. Okay, so for example 5.1, given below are the number of projects that engineers in an engineering firm were involved in for the previous year. Okay, name of engineer kita ada 4, which is Jack, Nelson, Susan and Paul. Okay, number of project adalah 8, 4, 5, 7. Okay,
So dia nak what is the sampling distribution of the sample mean for sample of size 2. Dia nak size 2 which is dia ada pair 2 saja. Dua partner dalam satu sampel. Okay, so contoh kat sini dia beri. Okay, untuk yang ini kita bolehlah kira kan. Kita nak kita nak compare jawapan kita yang kita dapat dengan sampel mean yang kita buat tu sama tak dengan mean untuk population. So kita try dulu, kita total up semua 8 tambah 4 tambah 5 tambah 7 bahagi dengan 4. So kita akan dapatlah population mean kita 6. Okay, tapi ini kalau kita sikit itu boleh lah kan nak buat macam ni kan. Tapi kalau benda tu banyak so susah lah kan. So that's why ini sebagai kita nak tunjuk bahawa sampling distribution ni bila kita buat kita dapat juga sama dengan population punya mean. Okay, so the number of all possible sample 2 can be determined as follows. So ini adalah kita punya nak tengok berapa pair yang kita boleh buat. Okay, so N ni adalah population size, N kecil adalah sample size. Okay, so kita punya population size ada 4. So 4 C2. C2 adalah size 2 pair lah yang kita nak kan. Okay, so possible untuk engineers punya pairing kita dia ada 6. So make sure sample kita total kita akan dapat 6 lah. So kita mungkin pair dia adalah Jack and Nelson, Jack and Susan, Jack and Paul, Nelson and Susan, Nelson and Paul and Susan and Paul. Okay, ini adalah dia punya kemungkinan pasangan yang kita nak lah 2 pair, 2 size untuk sampel tu. Jadi kita akan dapat 6 total sekali. So number of project untuk Jack ada 8, untuk Nelson ada 4. So kita tambahkan 2 ni, kita dapat 12. So nak dapatkan nilai mean 12 bagi 2 lah kan. So kita dapat mean dia 6. Okay, boleh tak? So seterusnya untuk Jack and Susan. Jack punya ada 8 projek, Susan ada Susan ke Susan ada 5. Okay, so bila kita total dapat 13, kita bahagi dengan 2 sebab dia ada 2 size, jadi bahagi dengan 2 so kita dapat 6.5. Dan untuk Jack and Paul juga 8 tambah 7 dapat 15. So 15 bahagi dengan 2 kita dapat 7.5. Okay, kalau contoh kat sini ada lagi nombor 5 and then contoh kat sini 17. So kita kena bahagi berapa? 3. Okay, so you all tahu untuk means measure kena tengok berapa bilangan dia. Okay, baru dapat dia punya sample mean. Okay, so untuk yang ni teruskan. Okay, 8 tambah 7, 15 bagi 2, 7.5, 4 tambah 5, 9. So dapat 4.5 and then dan seterusnya. So kita dapatlah kita punya sample mean. Okay, and then bila kita dah dapat sample mean, apa yang kita buat? Kita kena buat sampling distribution of the sample mean for n equal to 2 sebab kita nak 2 size kan. Okay, jadi kita susun mengikut ascending order. Okay, daripada kecil ke besar. Lepas tu okay, kat sini adalah frekuensi. Okay, untuk 4.5 ada berapa? Kan ini kan berterabur kan. Okay, jadi kita susun dia. So untuk memudahkan kita sebenarnya, jadi okay, so 4.5 ada 1 saja. So kita letak 1 lah, frekuensi dia 1. Okay, untuk 5.5 ada 1 juga. So letak 1. Okay, and then untuk 6 ada 2. So letak 2. Okay, untuk 6.5 ada 1. Dan untuk 7.5 ada 1. Okay, so total semua sekali kita ada 6. Okay, bila dah dapat 6, okay, kita nak cari probability dia.
Okay, so kita kena buatlah 1/6. Ni adalah 1/6 daripada 6. So ini 1/6. And then yang ini 2/6. Ni 1/6 dan ini 1/6. So bila kita total kita akan dapat nilai 1. Okay, boleh? Boleh tak nak dapatkan probability dia? Boleh? Okay, contohnya kalau awak lukis dia punya graph, awak akan nampak contoh kat sini 4.5, lepas tu 5.5 dan 6, lepas tu 6.5 dan 7.5. Okay, so untuk 4.5 kita ada sampai 1/6. Ni pun 1/6. Untuk yang ni 2/6. Okay. Okay, apa awak nampak? Dia punya distribution? Nampak tak? Dia approximate tu ke normal kan? Betul? Nampak tak? Betul. Kan? Nampak. Okay, so lepas tu kita nak cari mean. Mean of sampling distribution. Mean of sampling distribution adalah hasil tambah antara semua sampel bahagi dengan berapa. Okay, contoh kat sini sampel mean kita ada 6, 6.5, 7.5, 4.5, 5.5 dan 6. So kita bahagikan dengan 6 lah. So kita akan dapat, nampak tak? Mean dia sama kan dengan population yang kita kira. Sama kan? Sama. Nampak tak? Dia punya accuracy dia lebih compare dengan yang kita buat untuk chapter 1 lah. Okay, boleh? Boleh sir? Boleh betul. Okay. Yes, boleh. Okay, note that. Okay, so maksudnya adalah mean untuk sampel sama juga dengan mean population. Okay, boleh? At the end nanti kita akan dapat dia punya tu adalah sama dengan mean population. Okay, so kalau dalam soalan dia kata dia nak mean population, okay, and then data dia banyak, jadi kita buatlah macam ni. Pilih sampel. Okay, contoh yang ini pula, ini adalah berbeza daripada example 5.2. Sekejap bateri nak habis. Tengok dulu soalan tu. Kenapa dia berbeza? Siapa tahu? Apa perbezaan daripada example 5.1 dan 5.2? Berbagi data distribution. Apa? Pala? Berbagi sampel data distribution. Tak dengar. Apa dia punya tu? Okay, contoh kita tengok tadi untuk example 5.1 dia tak beri apa-apa, dia tak beri pun probability dia berapa kan, dia tak beri pun, dia just bagi number of project. Dan untuk yang ni dia dah bagi untuk probability. Okay, so kita tengok kat sini, dia bagi ratio dia 3:2. 3 adalah untuk yang 2 liter and then 2 adalah untuk yang 5 liter. So probability dia adalah 3/5 dan 2/5. Okay, so ini adalah probability dia. Okay. Okay, so disebabkan dia dah beri probability dia, kita tak boleh buat sama macam yang tadi. Sebab yang tadi dia hanya number bulat based on daripada person, orang tu. So kita cari probability dia kan. So kalau ini dia dah beri probability. Okay, and then dia nak a random sample of 3 cans are taken from the storeroom. Dia nak 3 kali can lah. 3 kali tin. Okay, jadi ini adalah contoh dia. Macam mana kita nak dapatkan outcomes macam ni? Okay. Okay, so kita ada 2 kan? Kita ada 2. Sini muat tak Kita ada 2. Which is yang 2 can and then kita ada yang 5
kita can. Okay, so daripada 2, okay, ini yang pertama, kedua lah, ini yang pertama, kedua, and then kita ada lagi 1, 2 dan 5. Okay, boleh. Ni pertama, can kedua, can ketiga. Okay, so dia nak 3 cans, jadi kita ada 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5, and then 2, 5, 2, 2, 5, 5. Okay, so untuk yang ni kita ada 5, 5, 5, kita ada 5, 5, 2, so kita ada 5, 2, 2, and then kita ada 5, 2, 5. Okay, nampak tak? 3 cans. Boleh. Kenapa kita tak boleh pakai yang C tu? Sebab kita ada 2 can tapi dia nak 3. So memang tak boleh lah. So kita kena buat tree diagram. So kita nampak berapa banyak kita perlukan. Okay, so ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So total ada 8 sampel. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh, faham. Alright, okay, so untuk yang ni kita nak cari mean dia. So ini adalah kita tambah, ni adalah sampel mean, 2 tambah 2 tambah 2, 6 bahagi dengan 3, so dapat 2. Ni pun sama, kita tambah, dapat 9 bahagi dengan 3, so dapat 3. Ini pun sama. Okay, so ini dah okay. Okay, untuk probability ni pula, okay, kita dah tak boleh pakai yang 2 per berapa. Kan, untuk yang sebelum ni kita buat 2 per berapa kan. Tapi sebabkan dia dah beri probability dia, jadi kita kena guna probability yang dia beri. Okay, so yang ni 0.6. Dia dah beri tadi, so ni 0.4. So ni 0.6, 0.4, 0.6, 0.4, 0.6. Okay, dan seterusnya lah. So, sebabkan dia 2, jadi kita kena darab 0.6, darab 0.6, darab 0.6. So, kita dapat probability dia 0.216. Okay, boleh? Untuk yang ni 225. So, 225. 0.6 darab 0.6 darab 0.4. So, kita dapat ini. Begitu juga dengan yang seterusnya lah, 252. So 0.6 darab 0.4 darab 0.6. Okay, boleh So total semua kita akan dapat nilai 1. Okay, nampak tak beza antara yang first punya example dengan yang second punya example? Okay, so untuk probability, okay, bila kita dah dapat ni kita kena simplifykan dia kan. So untuk sample mean kita ada number 2, 3, 4, 5. Okay, jadi kita buatlah 2, 3, 4, 5. Okay, untuk 2 punya kita hanya ada 1 saja kan. Semua ada 1 saja. So kita ada 0.216 lah. Okay, untuk 3 kita ada 1, 2, 3. 3 frekuensi. Which is kita ada ini dan ini. So kita kena tambahkan probability dia. Sebab kita ada 3 kan. Ni ada 1, ni ada 3. So yang 4 kita ada berapa? Yang 4 kita ada 1, 2, 3 juga. 3 juga. Yang 5 kita ada berapa? 1. Okay. So inilah. Okay, and then kita nampak sini dia tambah 3 probability. Yang ni pun kita tambah 3 probability. Okay, so yang lain sama. Okay, boleh So kita dah dapat yang ni. Okay. Okay, so nanti kita akan nampak lah dia punya apa? Distribution. Probability ni adalah untuk distribution. Okay, untuk yang sample mean.
Soalan dia nak apa? Determine the sampling distribution for the sample mean X. Determine the sampling distribution. Okay, dia nak sampling distribution saja. So kita dah dapat lah, ini adalah sampling distribution. Okay, kalau kita lukis, kemungkinan kita akan dapat lebih kurang lah dia punya data. Macam mana? Cara nak lukis? Okay. Ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. And then contoh kat sini 0.216. And then kat sini 0.432. Dan 0.28. Dan 0.064. Okay, kita pun nampak kan? Dia approximate tu normal. Okay, boleh tak? So that's why bila sampling distribution ni, kita akan kata dia adalah approximate to normal distribution. Okay, boleh semua? Boleh. So beza dia dengan 5.1, doktor dia bagi nilai probability Apa? Kalau beza dia adalah yang ini kita dah beri probability. Jadi kita kena cari probability yang macam ni lah. Kalau yang soalan satu tu dia tak beri. So kita kena menggunakan sample mean ni sebagai probability. Which is daripada sini kan, yang kita ambil frekuensi. In case lah kalau dia tak beri probability kan. So kita kena cari apa? Ni total berapa? 3, 4, 6, 8. So nanti kita akan dapat sini 1/8. Ni 3/8. 3/8, 1/8. So kita dapat probability dia. Tapi disebabkan yang ini dia dah beri probability, jadi kita kena guna probability dia yang ni lah. Kita kena kira. Faham doktor? Okay. Okay. Nampak kat situ jadinya cuba kita tengok. Okay, sebelum kita masuk central, kita tengok dulu contoh example. Ya. Okay, contoh soalan dia. Draw all possible sample of size 2 without replacement from a population consisting of 3, 6, 9, 12, 15. Form the sampling distribution of sample means and verify the result. Okay, cuba buat untuk example 1. Apa dapat? Okay, first kita kena tahu dulu berapa possible sample yang akan kita dapat. Jadi kita menggunakan NCN. N ni maksudnya, okay, kalau you all jumpa, dia tak ada yang keluar tepi. Okay, kalau you all jumpa apa? Ini N dalam kurungan ni bukan matrix, dia adalah NCN. Boleh? Ataupun kita buat apa? N factorial bagi dengan N factorial N minus N factorial. Kan? Okay, so yang ni tekan kalkulator je jadinya. Bila you all tekan kalkulator. Nampak tak slide ni? Nampak tak? Nampak Okay, so kita nak tahu berapa sampel yang kita dapat. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 C berapa? 2. So total ada 10.
10 eh? Berapa? 5, 10. 10. Okay, so kita akan dapat 10 sampel. Yes. Sampel apa? Pendek. Okay, kita akan dapat 10 lah. Without repeating, jadi okay, yang pertama kemungkinan kita dapat 3 dan 6. Yang kedua kita dapat 3 dan 9. Yang ketiga kita dapat 3 dan 12. Yang keempat 3 dan 15. Yang kelima 6 dan 9. Yang keenam 7. Mesti tamat kan saya tu. Yang keenam berapa? 6, 9, 6, 12. Lepas tu 6, 15. 63 tak ada. 6, 63. 6, 3 nanti sama dengan ni. Oh tak boleh. Oh tak boleh. 6, 15. Lagi berapa? 9, 12, 9, 12. 9, 15. 9. Pening ada. 9, 12 dan 9, 15. 9, 15. Ada berapa dah tu? 1, 2, 3, 4, 5, 12, 6, 7, 8, 9. 12, 15. Okey. Lagi satu 12, 15. Satu, 12, 15. Okey. Lepas tu cari apa? Sum. Pasti. Kumpulkan. Sum ataupun terus min lah. Saya buat terus min. Sample min berapa? 6 tambah 3, 9. 9 bagi 2, 4.5. Okay. Oh 45. Yang ni 9 tambah 3, 12. 12 bagi 2, 6. Yang ni 15. 7.5. Yang ni 9. Oh Yang ni 7.5 juga. 7.5. Lepas tu yang ni 9. 9. Ni 10.5. 10.5. Ni 10.5. Sama juga. sama. Sama 9, 12, 9, 15, 12. 12. 9, 15, 12. Kan? 12. Okay, lepas tu yang satu 13.5. Cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana lagi satu tertinggal ni? 15. 15? Yang mana tertinggal? Nampak tak? Pening ke? Ada ni dekat 9, 6, 15. 6, 15 dengan 6, 12 tu 10.5. 6, 15, 6, 12 dengan 6, 15 10.5. 6, 12. Oh, okay. Kat sini ke? Kan? Kat sini. Dia 4.5, 6, 7.5, 9, 7.5, 9, 2.5, 10.5, 12, 13.5. Ini dengan ni kan? Ini dengan ni. 9, 12 tu kot. 9, 12 tu 10.5 juga. Oh, sini. Sini awasnya ada dua tinggal. 12 tu 10.5. Ya. Okay. Sekejap, Bagus saya padam kami. dulu lah. Saya padam dulu. Ada gelap Baraj.
Okay, berapa tadi? Ni? Ni berapa? 10.5. 10.5, 10.5. 10.5, 12, 13.5. 10.5, 12, 13.5. Ya. Okay, baru cukup. Okay, lepas tu kat sini probability dia tak beri kan. So, kita kena cari probability. So, ini frekuensi. Oh, nanti. Itu nanti. Kita buat satu table untuk sampling distribution. Sampling distribution. Okay, sampling distribution kita kena apa? Arrange dulu. Okay, kita ada nombor berapa? Paling kecil 4.5. Lepas tu 6. 6 lah kan. Lepas tu 7.5. Lepas tu kita ada 9. Kita ada 10.5. Kita ada 12. Dan 13.5. Okay, so untuk frekuensi kita ada berapa? 4.5 ada 1. 6 ada repeated tak? Tak ada. 1. 7.5? 1, 7.5 ada 2, 2. 2, 9 ada 2. 1, Ha? 2. 10.5? 2. 2. 5 2. Lepas tu 12 ada 1. 13 ada 1. So total berapa? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lah kan? 10. Okay, so kita cari probability. Probability dia adalah 1 per 10. 1 per 10. 2 per 10. 2 per 10. 2 per 10. 1 per 10. 1 per 10. Okay, so kita dah jumpa probability dia. Okay, so ini adalah sampling distribution dia lah. Okay, so kalau kita kata kita nak cari dia punya apa? Mean. Mean dia. Mean untuk average population dia kan. So kita kena buat apa? Tambah 4X. Bar tu semua terus bagi dengan Sama dengan ni. Kita kena tambah keseluruhan ni. Bahagikan dengan 10. So dapat berapa? oh, tambah 4.5 tambah 6 tambah 7.5. 7.5 tambah 9 tambah 10.5 tambah 10.5 tambah 12 tambah 13.5 bahagi dengan 10. So dapat 9. 9. Okay. Iya. Okay, cuba kalau you all submit ni bahagikan dengan 5. Dapat juga tak 9? Dapat. Dapat. Jadi kita kata you average mean untuk sampel sama dengan mean untuk population. Okay, boleh? Semua faham Oh, faham. So seterusnya sampai yang kedua, okay, dia sama juga. Sama juga dengan yang tadi. Okay, cuba buat yang ni. Dia nak berapa saiz tu? If I random sample size 3, dia nak size 3. Kan? Ada 4, 5, 4C3 kita dapat berapa? 4. 4. Okay, so kita akan ada 4 sampel. Number of sample. Sample value. 2, 3, 4. Okay, and then pair dia, sample value kita 4, 5, 5. 4, 5, 4, 5, 4, 7. Dia nak 3 lah.
3. So 4, 5, 5. 4, 5, 7. Lepas tu 5, 5, 7. 7. Lagi satu? Tak tahu. 4, 4, 5, 5, 7 orang kan? Betul tak? Sebab dia ada 5 ni. 5 ada 2. 4, 5, 5. 4, 5, 7. 4, 5, 7. 5, 5, 7 betul. kan? Betul tak? Betul. Okay. Dua. Sebab dia kata without replacement kan. So ini pun without replacement sebab kita ada 5, 2. Kalau kita ambil 1, kita ada lagi 5 kan? Okay. So dah ada 4. Lepas tu kita kena cari nilai min. Sample min berapa? 4 tambah 5 tambah 5 bahagi 3. Berapa? 14/3. 14/3. Ni Betul. 16/3. Ni 17/3. Ni 16/3. Okay, lepas kita dah buat ni, kita cari frekuensi dia lah, berapa kekerapan dia. Tapi kita kena susun dulu sebelum kita buat. Kita kena sampling the solution. Okay, kita kena susun. Kita ada 14/3, 16/3 dan 17/3. So frekuensi ni ada 1, ni ada 2, ni ada 1. So total 4. And then probability kita 1/4, 2/4 dan 1/4. Okay, so kita dapatlah. Lepas tu dia nak find the sample mean. Jadi kita kena tambahkan sample mean. So yang ni lah kita tambahkan ni 14/3 tambah 16/3 tambah 16/3 tambah 17/3 bahagi dengan 4. Dapat berapa? 5.2. 5.21. 5. Okay, so kita dapat lah. Okay, boleh semua faham Okay, lepas tu dia suruh compare dengan population parameter. So kita tahu population parameter ni lah mu punya population. So apa? 4 tambah 5 tambah 5 tambah 7 bahagi 4. 5.25. Sama. 5. Sama Okay, boleh nampak tak? Clear kan? Okay. So kita rest kejap. Kita rest 5 minit and then kita masuk central limit theorem. Sebab untuk chapter 5 ni sampai week, kalau kita tengok RPP dia sampai week 9 kan? Betul tak? Kita tak tengok RPP dah. Jadi kita belajar santai lah. Saya tak nak ajar laju sangat lah. Macam biasa lah. Saya ajar sebelum ni laju ke? Lagi sikit. Sekarang dah okey dah. Kalau saya laju nanti minta tolong stopkan tau. Minta ulang ke saya tak kisah. Saya boleh je ulang balik. Janji you all faham. Soal kadang tu yelah sebab kita ngajar benda yang sama kan. And then kadang terlaju pun dia. Itulah. So kalau in case saya terlaju minta saya slow down. Nanti itulah. Saya akan slow balik.
Control limit. Saya nak kena. Berapa ni? 9 suku bagi tahu Nanti kita pancing. Okay. Kecil.
Betul dah. 9 suku. Memang suka dah. Okay. Hmm. Okay, so kita masuk central limit theorem. Okay, so kita tengok kat sini. If all samples of a particular size are selected from any population, the sampling distribution of the sample mean is approximately a normal distribution. This approximation improve with larger samples. Means, okay, kalau dalam data yang kita dapat, kalau sampel yang kita gunakan lebih besar, which is N kita larger, so kita akan dapat dia punya distribution tu ke arah normal distribution. Okay, so nanti kita akan tengok kalau N kita 1, macam mana kita punya N kita 5 ke berapa kan, kita akan nampak perbezaan kalau dia punya N sampel dia tu increases. So kalau dia makin tinggi, contoh dia bagi 10, N ke 15 ke N ke 200, so kita akan nampak distribution dia ke arah normally distribution. Okay, suppose we are sampling from a population with mean and standard deviation ini. Okay, ini adalah population. So kita tahu dia punya simbol mean and standard deviation. Let X bar be the random variable representing the sample mean of an independently drawn observation. Okay, the mean of the sample distribution of X bar is given by, okay, ini. Okay, maksud dia yang tadilah sama juga yang sampling distribution, which is mean untuk sampel adalah sama dengan mean untuk population. Okay, so untuk the standard deviation of the sampling distribution of X or standard error, nama lain adalah standard error, is given by standard deviation X bar equal to standard deviation over square root N. Nampak tak beza ini dengan ini? Ini adalah untuk population, ini adalah untuk sample. Okay, so ini adalah dua keadaan di mana kita akan guna untuk central limit theorem. Okay, basically untuk central limit theorem ni kadang-kadang kita tak tahu, sama ada kita tak tahu distribution tu ataupun bila kita kata satu population, contoh dia punya distribution lain. Tapi kalau kita gunakan central limit theorem, kita akan dapat automatic, kita akan dapat normal distribution. Kita akan guna normal distribution. Okay, kenapa? Nanti kita akan tengok contoh dia. Okay, kalau dia kata the center of the sampling distribution is fairly close to the actual mean of the population. Okay, basically kalau central limit theorem ni kita guna bila kita ada nilai mean and nilai standard deviation. Okay, kita ada dua nilai ni tapi kita nak buat conclusion. So kalau kita dapat dua ni, kita mudah untuk buat conclusion. Kita boleh buat inference statistik. Okay, so daripada sini nanti kita akan tengok dia ke arah normal. Jadi cara penyelesaian dia adalah menggunakan normal distribution. Tapi bezanya adalah daripada sinilah nanti kita akan tengok. Okay. And then kita tengok seterusnya, if the population is normally distributed, then the X bar is also normally distributed. Okay, maksud kat sini kalau population kita distributed, so automatic kita punya sample adalah distributed. Tapi kalau population kita bukan normal distributed, so that's why kita pakai central limit theorem ni. Central limit theorem ni kita guna, dia akan automatic, dia adalah normal distribution. Okay, boleh, dia tak kisah. Dia tak kisahlah population tu, kalau population tu adalah Poisson distribution ke, uniform distribution ke. Kalau kita menggunakan central limit theorem ni, dia automatic, dia akan
menggunakan normal distribution. Okay, so the distribution of the X bar tends toward the normal distribution as the sample size increases. Okay, so N dia increases, so dia punya distribution akan ke arah normal distribution. So you all see dia punya N. Kalau ni N equal to 1, N equal to 4, N equal to 16, N equal to 32. Nampak tak? Kalau dia punya N tu semakin meningkat, so kita nampak dia punya ke arah normal distribution tu nampak lebih jelas. Betul tak? Ni kalau kita buat dalam komputer kita akan nampak. Kalau kita buat dia adalah dia punya software dia punya key dia, kita kena masuk dalam random ke contoh. And then nanti bila kita buat, kita masukkan nilai N, kita akan nampaklah distribution dia. Okay, so ni N sama dengan 512. So kita nampak kan, dia punya tu ke arah normal distribution. Okay, semakin besar dia punya N, semakin jelaslah kita nampak dia ke arah normal distribution. Dia tak kisah sama ada population tu bukan bukan normal ataupun apa-apalah, maksudnya dia bukan normal, so dia distribution yang lain, dia tak kisah. Janji bila kita pakai central limit theorem ni, dia akan ke arah normal. Okay, kenapa kita nak guna sangat normal ni? Sebab daripada normal kita fokus pada mean dan standard deviation, betul? Sebab kalau normal kita fokus pada terbalik dah saya punya ni. Kita fokus pada mean dan standard deviation. So daripada mean and standard deviation sebenarnya kita boleh buat macam-macam macam-macam conclusion daripada mean and standard deviation. Okay, kalau mean kita N kita tinggi, kita nampak dia ke arah mean. Betul tak? Mean kita tahu kan, kalau normal tengah-tengah ni adalah nilai mean, betul? Normal distribution. So bila N dia lebih banyak, maksudnya N dia increases, so dia punya ke arah mean tu lagi makin nampak lah. Maksudnya dia nampak tak? Dia toward mean tu, tengah-tengah ni kan? Ini dia kembang sikit, kembang ni nampak dia muncung kan? So dia ke arah mean. And then bila dia ke arah mean, so kita tahu standard deviation kita akan berkurang kan? Betul tak? Okay, contoh kan kita ada tengok dalam normal nilai N sama. Okay, nilai N sama, standard deviation dia berbeza. So kalau standard deviation dia makin besar, contoh 10 kan yang kita tengok tu kan, so dia punya tu dia akan makin landai kan? Saya tak lukis tak cantik lah. Nampak tak apa yang saya bayangkan? Kita tak nampak? Ke kita nak kena tengok slide sebelum ni? Okay, bismillah, saya tengok slide yang sebelum ni. Chapter berapa? Normal? Chapter 4. Chapter 4. Okay. Slide 25. Slide 25. Okay. Ni yang saya kata. Nampak tak? Mean kita sama, standard deviation kita berbeza. So bila kita punya standard deviation makin tinggi, so dia punya keadaan dia akan makin landai. Maksudnya dia akan ke bawah. So dia menjauh daripada mean. Kita tahu mean kita tengah-tengah. And then nampak tak? Kalau dia punya ni makin jauh, so mean kita akan jauh lah. Kalau kita punya standard deviation ni berkurang, so dia akan ke arah mean. Nampak tak? Dia ke arah mean. Maksudnya dia punya distribution tu ke arah mean lah. Kalau contoh kalau dalam produk mean dia sama,
Mean dia kita dapat sama. And then kita punya standard deviation akan toward ke zero. Maksudnya kita punya produk tu bagus lah. Maksudnya tak ada perbezaan yang ketara. Boleh ke? Boleh. Okay, so nampak kat situ kalau mean dia dia punya tu ke arah mean, bagus lah. Kalau dia punya standard deviation tu berkurang, so mean dia macam mana saya cakap, kalau standard deviation dia kurang, so dia punya graph akan ke arah mean. Nampak tak? Ni kalau standard deviation dia 3, dia ke arah mean. Nampak lagi jurung. Kalau nampak tak? Kalau mean dia banyak, dia punya standard deviation berkurang. Dia berbeza tau. Boleh Dapat tak beza kat situ? Sebab benda-benda ni penting untuk kita buat conclusion, inferential statistic. Sebab tu mean dengan standard deviation penting dan mudah untuk kita calculate. Sebab tu kalau kita buat data menggunakan central limit theorem ni, dia mudah untuk kita calculate. Sebab tu kita fokus pada mean and standard deviation. Boleh? Faham tak? Kenapa kita pakai kita pakai central limit theorem ni? Okay, nampak tak? Ni dia ada mention kat sini. Kita guna inferential statistic that are based on a normal distribution even if we are sampling from a population that is not normally distributed, provided we have a large sample size. Okay, walaupun dia punya population bukanlah dalam normal distribution, tapi bila kita menggunakan central limit theorem, dia automatic dia adalah normal distribution. So kenapa kita nak juga central limit theorem? Because daripada central limit theorem, kita fokus pada mean and standard deviation. Mean and standard deviation ni easy to calculate. So that's why kita menggunakan central limit theorem. Boleh? Boleh. Okay. So seterusnya, ini adalah untuk central limit theorem. Tell us that the z value tends in distribution to the standard normal distribution as the sample size tends to infinity. Kenapa? Sebabnya semakin besar dia punya number sample size ni, so semakin dia ke arah standard normal distribution. Okay, untuk biasanya kan kita pakai x bar minus mu over standard deviation kan. Tapi untuk central limit theorem kita pakai ini. Standard deviation punya x bar sama dengan betul kan? Ini adalah yang kita tengoklah tadi yang first. Right, ini. Kita gantikan dia menggunakan inilah. So dalam soalan kita akan nampak beza dia adalah untuk normal punya distribution dia tak mention tentang sample size. Tapi untuk central limit theorem dia akan mention dia punya sample size tu. So kita pakai central limit theorem. Okay, so ini tahu untuk z value dia sama juga macam normal. Cuma beza je di sinilah standard deviation kita. Kita akan buat standard deviation over n. Okay, boleh? Boleh. Okay. Boleh tak? Okay, so next kita tengok contoh example 5.3. 5.3, tak kisahlah apa-apa pun kan. Salaries at a large corporation have a mean of $62,000. Okay, ini kita kata bila dia kata salaries at a large corporation, so dia punya mean adalah inilah kan. Okay, and then a standard deviation adalah 32,000. Okay, if 100 employees are randomly selected, so kita tahu ni adalah nilai N. What is the probability their average salary exceeds
66,000. So melebihi 66,000. Okey. Jadi daripada sini first kita kena buat apa? Kita tahu dia adalah central limit theorem. So kita kena tahu macam mana nak dapatkan nilai standard deviation. So ini kita akan buat apa? Dia punya tu standard deviation over square root n. Satu kuasa N. Ni berapa? 32,000. Kat sini kan. Okay. X bar is the average salary of a sample of n 100 employees. Okay, the population punya adalah mean kita 62,000 and standard deviation kita adalah 32,000. Using the central limit theorem, we can say that the sampling distribution of X bar is approximately normally distributed. Okay, sebab kita pakai central limit theorem, so dia akan memang approximately normal distributed. Sebab kita dah tengok tadi kan, kita punya distribution semakin tinggi dia punya n, so semakin ke arah normally distributed. Okay, and then dia nak X kita lebih daripada 66,000. So, macam mana kita nak selesaikan? Okay, make sure bila dalam exam kan, dia tak mention pun apa-apa, awak kena tulis macam ni, using the central limit theorem. Dapat markah 1. Sebab dia tak mention. And then contoh kalau dia kata Poisson distribution, dia tak mention kan. Lepas tu you all pakai Poisson distribution, mention, dapat 1 markah. Apa-apa pun keluarkan je. Boleh? Dalam soalan tu apa yang awak tahu awak keluarkan je. Lepas tu kalau normal distribution better lukis. Lukis ada markah. Okay, kita sambung tadi. Okay, so kita kena cari nilai Z value kita. So kita nak X exceed 66,000. So kita masukkan dalam formula. And then yang ini adalah kita punya standard error, which is apa? Mean over n. So mean kita 30, standard deviation kita 32,000 over square root 100. Okay, so kita dapat Z kita adalah 1.25. Okay, so bila kita lukis 1.25, dia nak exceed. So kat belah sini lah. Okay, nampak mudah untuk ni, tapi sebenarnya bermakna tau. Okay, jadi kita kena lukis, so kita nampak flow dia. Okay, lagi cantik dia lukis. Okay. Okay, so kat sini dia refer apa? Kalau kat sini nampak apa? Dia pakai apa? Z table kan? 0 to Z. Okay, jadi daripada sini macam mana kita tengok? Kita akan buat Ambil nilai 1.25. ya, 0 to Z kita dapat yang ni kan? 1.25. So 1.2 kat sini, 5 kat sini. So dia punya intersection antara dua tu adalah 0.3944. So 0.3944 adalah di sini. Okay, kita nak dapatkan yang hujung ni, jadi kita buat 0.5 minus 0.3944. So kita dapatlah 0.1056. Boleh? Nampak tak? Nampak. Nampak Okay, so dia ada kaitan dengan normal distribution sebab central limit theorem menggunakan normal distribution. Okay, so kalau you all nak pakai table yang kita provide tu pun boleh juga, ada left, ada right, so boleh tengok. Cuma kalau tekan calculator dapat ke yang hari tu? Saya tak pernah try. Okay. Dapat. Okay, boleh tengok yang ni. Calculator. Yang hari tu saya ajar. Tapi yang ni untuk right. Maksudnya daripada kanan lah. Tapi kita ada table kan. Tengok table je lah. Ni table ni. Okay, cuba try tekan calculator. Kita akan dapat jawapan terus. Okay, maksudnya macam mana Fala? Ingat lagi tak? Tekan mode. Yang 3. Mode.
Lepas tu tekan 3. Lepas tu tekan AC. Lepas tu shift Shift 1. satu. Yang ada stat. Okay, lepas tu tekan apa? Lima. Tekan number 5 distribution and then tekan number 3. Tiga. 3 untuk right. Right. Okay, and then masukkan nilai 1.25. Dapat. Kita dapat kan? Dapat probability dia adalah 0.1056. 565. Okay. Boleh? Okay, seterusnya, okay, example 5.4. The random variable x represent the time in hours spent by an undergraduate for weekly revision. It has the following probability distribution. Calculate the probability that the average time spent for weekly revision by a class of 36 students will be less than 5.5 hours. Okay, so kat sini dia nak calculate average and then apa yang dia beri? Dia beri nilai X 4, 5, 6, 7. X adalah, okay, N kita adalah 36 student and dia nak less than 5.5. Okay, let X bar be the average time spent for weekly revision of N equal to 36 student, the population, mean and standard deviation. Okay, dia tak beri kan? Dia hanya beri probability. Ni apa? Probability apa? Ni apa? Discrete ke continuous? Discrete. 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 Okay, so kalau discrete, macam mana kita nak cari nilai mean? S darab P. X darab P, submission. Okay, so daripada sini, nampak? Dia adalah discrete, jadi kita akan buat X darab PX. Okay, X darab P 0.8, 4 darab 0.2 kita dapat 0.8, 5 darab 0.4 dapat 2.0, 6 darab 0.3 dapat 1.8 dan seterusnya. And then kita nak tahu nilai mean dia, kita kena submission. Tambah. Okay, so kita kena tambah. Tambah keseluruhan kita dapat 5.3. 5.3. Okay, so 5.3 ni adalah dia punya mean population dia. Okay, and then untuk cari standard deviation, kita kena cari variance dulu. So variance ni X kuasa 2 adalah yang ni lah. So ni adalah nilai EX2. So total kita dapat 58.3. 58.3 untuk variance EX2 minus kuasa 2. So kita dapat 58.3 minus 5.3 kuasa 2. So kita dapat berapa? Ini dia terus buat untuk standard deviation. So kita akan buatlah nanti jawapan dia. So kita dapat standard deviation kita 5.5. Okay, boleh? 5.8 58.3 minus 5.3 30.21. Dapat. Okay, dapat Okay, so kita dah ada mean, kita dah ada standard deviation. Okay, using the central limit theorem, we can say that the sampling distribution of X bar is approximately normally distributed. Okay, so ini adalah Z value kita. So 5.5 minus dengan mean yang kita dapat. And then untuk yang ni kita kena cari. Okay, bila kita pakai central limit theorem, make sure ini kita tak boleh ambil direct. So kita kena buat So 5.5 bahagi dengan 36. So kita dapatlah 0.22. So kalau 0.22 dia nak less than, so di kawasan sini lah. Okay, boleh Boleh. Okay, jadi kat sini dia menggunakan Z. So dia cari nilai ini, kita tahu separuh daripada dia adalah 0.5 dan kita tambahkan dengan 0.22. Kita tengok table 0.22
So ini kita punya probability. Okay, so kita tambahkan and then kita dapat kita punya probability. Okay. Boleh? Si picture dia sama je kan macam normal distribution kan. Cuma bezanya di bawah ni lah. Kita menggunakan standard deviation yang lain. Kita menggunakan yang sampel punya. Okay, boleh? Manakah? Okay, dah habis dah masa. Okay, cuba kita try. Tadi saya tak siap habis salin. Okay, so Pipi pala. Okay, cuba untuk example 3. Okay, kita tengok kat sini. Apply manufacturer's electric bulb with a burning life that is approximately normal distributed with a mean of 1,200 hours and a standard duration of 36 hours. Find the probability that a random sample of 60 bulbs will have a sample mean less than okay. So apa new mean kita? Mean kita adalah 1,200 dan standard deviation kita adalah 36 and X bar kita adalah average nilai N sama dengan 16. Okay, lepas tu kita nak less than 1180. So kita kena cari nilai. Kita gunakan central limit theorem. So X kita apa? 1180 tolak dengan 1,200 lagi dengan 36 bagi punca kuasa berapa? 16 ni. So dapat berapa? Negatif 2.22. Sekejap. Sama. Itu saya salah. Berapa? Negatif 2.22. 2.2. Negatif 2.22. So dia dekat kawasan sini kiri. Okay. So daripada situ refer table dapat berapa? Refer table dapat 0.0132 tu. Kalau refer yang left terus dapat jawapan kan? Dapat apa? 0.1321. 0.1321. 1321. Sama tak? Sama semua. Okay, so nampak cara nak selesaikan dia. Boleh? Boleh. Okay, so nampak itu adalah contoh untuk central limit theorem. Dia sama juga macam normal distribution. Cuma beza daripada standard deviation kita menggunakan sample. Lepas tu ada soalan lagi tapi saya tak sempat tanya. Dia beri standard deviation of measurement
is 0.14 mm. Masa dia nak what is what sample size is required if the standard deviation standard error of the mean must be no more than A 0.04 mm, B 0.02 mm. Okay, so kat sini dia kata dia bagi standard deviation adalah 0.14 mm. Okay, standard deviation. Deviation 0.14 mm. And then dia beri standard error adalah ini. Soalan A adalah 0.04. Dia nak soalan nak sample size. Okay, so kita kena guna formula yang mana? Kita pakai formula yang mana? Ustaz. Yang mana? Cuba tulis. Dia bagi standard deviation error, standard error dan standard deviation. Dia nak sample size, which is dia nak N. So kita guna formula yang mana? Central limit. Okay, central limit yang mana? Yang standard deviation. Okay, apa formula dia? Standard deviation Deviation kita kuasa N. over. Kita kuasa N. Okay, so kita masukkan formula dia. So ini adalah kita nak cari nilai N kan? Jadi Yes. kita naik atas. Over. Okay, so ni nak buang ni macam mana? Gerak sebelah. Kita kuasa dan kanan atas bawah. Punca kuasakan ke kita kena kuasa dua? Kuasa 2 atas bawah. Kuasa dua. Silap. So N kuasa 2 atas bawah macam ni kuasa 2. Kuasa 2. Kuasa 2. So apa? Kuasa 2 atas bawah Kita pun buat kurungan. So dapat berapa? Ini berapa? 0.14 over 0.04. Okay, dapat jawapan dia. Dapat berapa? 12.25. 12.25. N sama dengan 12.25. Tapi ni apa? Sample size. So kita nak whole number. Dia kata not more than ni kan. So kita less than and equal. Okay, so kita nak ambil berapa nilai? Macam mana betul? Kita kena ambil nombor bulat. Kita tak boleh ambil point sebab nilai N. Jadi kalau dia ada 12. point, kita ambil 12. 12. 12 ke 13 lah. Kat sini dia ambil 13. Kenapa kena ambil 13? Kenapa bukan ambil 12 kata? Kenapa kena ambil 13? Sebab dia ada point. Kita macam dia sebenarnya lebih daripada 12. Oh. So kita walaupun dia bukannya kita round off, kalau dia kata dia ada point tu kita ambil je nombor bulat keseluruhan dia. So kan dia 12.25. So kita ambil 13 lah. So 13 merangkumi semualah. Sebab kalau 12 kita ambil 12 kita ada balance tau 0.25 tu. Nampak tak? Jadi kita ambil teruslah 13. So dia merangkumi semualah. Okay, boleh. So sama juga untuk yang B. Cuba buat yang B dapat apa? 49. Ni dapat 49. 49. Dia dapat betul-betul kan?
Faham. Ya. Okay, so boleh semua faham Okay, tengok kat soalan apa yang dia beri. Okay, so formula apa yang kita boleh guna untuk based on apa daripada yang diberi tu lah, daripada soalan yang diberi kita kena keluarkan formula apa yang sesuai untuk selesaikan soalan tu. Boleh Semua clear Untuk ni kita stop sampai sini. Nanti kita masuk seterusnya hari Khamis. Kita masuk Sampling distribution of the difference between two means. okay. So nanti kita masuk lah. So mungkin 3 kali lah kot baru kita habis untuk chapter 5. Boleh? So macam ni better kan? Macam ni better kan? Saya tak adalah, kalau sebelum ni satu chapter saya buat habiskan dalam 1 minggu kan. Okay lah. Okay, so you all dah nampak dapat beza, semua faham kan? Okay, kejap saya nak tengok attendance. Mana dah?